السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berikutnya ialah hadis Uthman bin Abil As Al-Thaqafi. Kita masih lagi membahaskan tentang azan. Wa an Uthman bin Abil As radhiyallahu an qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi faqala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhidh muadhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran. Akhrajahu al-khamsatu wa hassanahu at-Tirmidzi wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah, yakni riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa an Uthman bin Abil As, daripada Uthman bin Abil As Al-Thaqafi. Uthman bin Abil As Al-Thaqafi adalah satu orang sahabi daripada Bani Thaqif. Saqifu Taif, daripada orang Taif. Tuan-tuan sekarang bila pergi Mekah, sekarang tak boleh pergilah, tapi bila buka nanti, dan sebelum ni kerajaan Arab Saudi dah mula benarkan apabila siapa yang pergi ke Mekah buat umrah, dia boleh pergi ziarah kawasan lain. Antara kawasan yang dia buka itu ialah Taif. Taif ataupun At-Taif adalah merupakan tempat tinggalnya Thaqif, puak Thaqif ni. Mereka tinggal sebelum daripada Nabi SAW dilantik menjadi Rasul lagi, sehingga sekarang Thaqif ni ada di Taif. Al-Thaqafi itu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Thaqafi itu maksudnya daripada Thaqif, maksudnya orang ni Taif, daripada Taif, bukan daripada Taif, bukan Ain Hamzah. Taif, daripada Taif. Taif ni kita pernah dengar, jika kita ingat cerita apa? Nabi dilontar di Taif. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal laqita min qaumika ma huwa ashaddu min yaumil aqabah. Adakah kau pernah berjumpa berlaku benda yang lebih dahsyat daripada hari Aqabah, dan sebagian lebih dahsyat daripada perang Uhud? Nabi kata ya, iaitu hari dia pergi berdakwah kepada suku Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Abdi Yalil bin Abdul Kulal ni daripada Taif ni. Mereka lah yang menyambut Nabi dengan melontar baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga luka dan cedera baginda.
darah daripada atas turun sehingga ke bawah dengan batu-batu yang dilontar oleh orang Taif. Dan ada riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ishaq, walaupun ada perbincangan tentang sanadnya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha bihi amru dunya wal akhirah min an tanzila alayya ghadabak aw tahilla alayya sakhatak. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan hinanya aku di kalangan manusia. Ketika itu Nabi kena lontar bawa diri. Ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi, wahai yang maha pengasih di kalangan yang pengasih, engkau adalah Tuhanku, dan engkau adalah Tuhan orang-orang yang kena tindas, dan engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa engkau hendak serahkan diriku ini, wahai Tuhan? Kepada orang jauh yang bermasam muka denganku, ataupun kepada musuh yang kau jadikan mereka menguasai urusanku? Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan, yang dibaiki dengannya urusan dunia dan akhirat. Janganlah diturunkan kepadaku marahmu dan dihalalkan ke atasku murkamu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan engkau, wahai Tuhan. Nabi bermunajat. Nabi tak komplain Tuhan, tapi Nabi kata, kat siapalah nak bagi aku ni? Ketika itu orang-orang Mekah, Nabi dari segi sebahagian ijtihad ahli sirah menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun itulah meninggalnya Abu Talib, pada tahun itulah meninggalnya Khadijah. Semua orang-orang ni dah tak ada. Baginda bersendirian pergi ke Taif. Itu yang orang Taif buat kepada Nabi. Orang Taif ni dalam suku-suku Arab yang ada, mereka paling lambat sekali masuk Islam. Di dalam riwayat, malaikat minta untuk turunkan bala kepada orang Taif, tapi Nabi mengharapkan supaya keturunan orang Taif ini beriman dengan baginda. Dakwah ni panjang nafasnya. Pada tahun 8 Hijrah, ada seorang sahabat yang mulia, nama dia Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dia ketua orang Taif. Bila dia ketua orang Taif, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia balik, dia sangka dengan kedudukan dia sebagai satu orang ketua yang dihormati, yang didengar cakapnya, bila dia pulang nanti, dia bagi tahu orang Taif, berimanlah dengan Muhammad, dia Rasul. Dia ingat mereka terima. Bukan saja mereka tak terima, mereka memanahnya daripada setiap penjuru, dan akhirnya dia mati. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Keras kepala orang Taif ni. Sehinggalah apabila suku-suku Arab dah kalah selepas peperangan Hunain, tak nampak jalan dah siapa yang lawan dengan Nabi akan menang. Taif, Thaqif, kira jom kita beriman juga. Dalam keadaan itu, mereka kata, kita terima Islam. Arab semua dah terima.
Jadi mereka nak hantar wakil mereka pergi jumpa Nabi. Ketua mereka takut. Ibnu Abdi Yalil bin Abdul Kulal dalam sebahagian riwayatnya bimbang kalau sekiranya dia pergi, dia balik kena panah macam Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dia takut tak mau pergi seorang. Gangster ni biasanya dia tahu gangster lain nak buat apa. Jadi akhirnya mereka pakat, mereka pergi beberapa orang pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pergi pada Nabi pada tahun yang ke-9 Hijrah. Tanya ujung-ujung dah Nabi, hayat Nabi. Dan Nabi menerima perwakilan mereka. Salah seorang perwakilan mereka seorang budak muda dalam usia 27 tahun yang bernama Uthman bin Abil As Al-Thaqafi. Rawi kita ni ada tu, semua tak ada kitab pun tengok. Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, Nabi tengok ada kebolehan dia, minat dia dengan pada Quran. Nabi SAW lantik dia. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam kepada kaum aku. Padahal dia budak muda antara ramai-ramai tu. Dia offer, dia tawar diri dia, dia minta Nabi SAW supaya lantik dia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, supaya kita, sebelum kita pergi lagi, saya nak sentuh satu hal. Apa dia? Dakwah ni dia kena panjang nafas. Dan orang di dalam medan dakwah ni dia tidak berdendam. Nabi SAW tak berdendam. Kalau nak ikut apa yang Taif, apa yang Thaqifut Taif, puak-puak Thaqif daripada Taif ni buat, hampa pergi balik lah. Itu hampa belagak sangat. Aku dah nak menang, dah menang dah baru nak main. Hampa ni tak ikhlas kalau ikut kita kan. Tapi tak, Nabi SAW terima perwakilan Taif. Sebab itu orang yang nak dakwah ni sadrul rah, lapang dada dia. Dalam perjalanan dakwah, manusia akan menghadapi berbagai-bagai, dilukai, disakiti, tapi dia tidak meninggalkan kesan di dalam diri kita. Kita balik, kita tidur, habis cerita. Kerana kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita bertarung sepantas-pantasnya, setangkas-tangkasnya. Habis pertarungan, kita bertarung bukan supaya kita berjaya memusnahkan musuh, tak. Supaya kita dapat membentengi agama, mempertahankan agama. Kita suka kalau musuh tu terima agama, walaupun dia dah dosa banyak. Nabi suka apabila Abu Sufyan menganut Islam. Nak ikut rekod Abu Sufyan, macam-macam kezaliman kerana perancangan dia telah menyebabkan orang Islam susah, mati, diseksa. Tapi dia masuk Islam. Nabi terima Islamnya. Bahkan Nabi pujuk perasaannya, ego ketuanya itu, ego sifatnya sebagai ketua. Nabi pujuk perasaannya. Nabi kata, man dakhala al-masjidal harama fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Sahabat cakap kuat. Kata Al-Abbas, Abu Sufyan suka orang puji dia, wahai Rasulullah, sebut sikit nama dia.
Nabi kata siapa masuk Masjidil Haram selamat masa tentera masuk Mekah. Siapa yang masuk Masjidil Haram selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga selamat. Oh, Abu Sufyan rasa tak dibuanglah aku ni. Fa aslam wa hasuna islamuhu, dan dia telah Islam dan baik Islamnya. Berjuang sampai ke Syam, matanya kena cedera, kena berjihad pada jalan Allah. Walaupun sering juga sahabat-sahabat yang ada taklah berapa mesra sangat dengan Abu Sufyan ni, mengenangkan apa yang dia buat, tapi mereka tak berdendam, tetap dia di dalam tentera mereka. Nabi sendiri tidak dendam. Sebab tu orang yang kuat dendam dia tak boleh menjadi pendakwah. Pendakwah lawan dia lawan, berjuang dia berjuang, selesai dia selesai. Dan Allah Azza wa Jal tidak mensia-siakan amalan yang telah kita lakukan. Dia dulu buat macam-macam buat aku dulu sakit banyak kerana dia. Tuhan tidak lupa. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan amalan orang-orang, pahala orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Nabi Yusuf alaihi salam, apabila adik-beradik dia datang dan mereka mula cam, anda Yusuf, kau adalah Yusuf. Apa Nabi Yusuf kata selepas itu? Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, Tuhan tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Yakni sepanjang yang dilalui ini, apakah segala kesakitan yang dikenakan, walaupun kawan itu mungkin dah masuk Islam, dia tu dah masuk Islam, aku dulu kena nanya saja dengan dia. Tak. Tuhan tidak mensia-siakan. Itu perjuangan dengan syarat semasa kita berjuang kerana Allah. Ini penting. Termasuk yang Saqif. Dan Uthman bin Abil As, dia apabila dia jadi pemimpin mereka, Nabi SAW lantik dia. Sekali saya akan bincang pasal Nabi, dia minta jawatan kat Nabi. Kita tahu jawatan tak boleh minta, tapi dia minta. Dia minta, ij'alni imama qaumi, jadikan aku imam kaumku. Nabi lantik dia menjadi Amir Taif, pemimpin Taif. Abu Bakar As-Siddiq masa zaman pemerintahan dia masih lagi melantik Uthman bin Abil As Al-Thaqafi sebagai Amir kepada Taif. Bila mari Sayyidina Umar bin Khattab, beberapa tahun Umar melantik dia, masih mengekalkan jawatan dia. Kemudian Umar mencabut jawatannya dan melantik dia menjadi Amir di Oman dan di Bahrain pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semasa zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berlaku gerakan atau berlaku ramai Arab yang murtad. Ramai Arab yang murtad. Sebahagian mereka enggan membayar zakat, dia tidak murtad tapi mereka enggan membayar zakat. Maka kata tak perlu bayar kepada khalifah. Itu yang Abu Bakar bangkit, ayan qusuddin wa ana hayy, adakah agama menjadi kurang sedangkan aku masih hidup? Abu Bakar berperang dengan mereka. Di kalangan mereka menyatakan, kalau Muhammad itu Rasul, masakan dia wafat? Dan ada kabilah-kabilah Arab yang murtad, sehingga Abu Bakar membuat gerakan memerangi orang murtad. Abu Bakar perang orang murtad. Sebab itu Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi dia menyebut
tentang zaman ni, dia kata riddah la Aba Bakrin laha, murtad yang tidak ada lagi Abu Bakar untuk menghadapinya. Masa tu murtad, siapa hadapi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suku Taif ni kita beritahu paling lewat masuk Islam. Jadi Uthman bin Abil As As-Saqafi, dia kata kepada orang Taif, ya ma'syar Thaqif, wahai sekalian orang Thaqif, kuntum akhirun nasi islaman fala takuna awwalahum irtidadan. Wahai orang Thaqif, kamu adalah orang yang paling lewat Islam, jangan kamu jadi orang yang paling awal murtad. Menariknya, Thaqif ni tak murtad. Hak lain-lain ramai yang murtad, yang masuk Islam dulu, Thaqif pertahan. Itu saya kata panjangnya nafas Nabi SAW di dalam dakwah. Tak murtad Thaqif. Walaupun mereka lewatlah Islam mereka tu bila, tapi kalau awal pun murtad tak gunalah. Tapi kalau awal Islam dan baik Islamnya, tentulah lebih baik. Dalam riwayat disebut di Sufyan Al-Thawri, walaupun ada perbincangan kerana ada Hasan Al-Basri kena mursal, kena irsal. Hasan Al-Basri ada masalah kerana dia tidak bertemu dengan Umar. Tapi disebut oleh dalam Al-Mustadrak, disebut di dalam beberapa riwayat bagaimana apabila orang-orang besar Quraisy dulu seperti Abu Sufyan, Suhail bin Amr. Suhail ni orang besar Quraisy. Dia yang buat perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi SAW, yang mewakili buat, yang melarang tulis Muhammad Rasulullah. Nabi kata Suhail ni orang bijak. Masa dia buat perjanjian dengan Nabi SAW, Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata la nadri ma Bismillahirrahmanirrahim, kami tak tahu apa dia Ar-Rahmanir-Rahim. Uktub bismika Allahumma, tulislah dengan namamu ya Allah. Ali tulis, Ali tak mau. Nabi kata tulis. Nabi tak apalah, pakai hak dia nak. Hak yang dia mau. Ini perjanjian antara Quraisy, antara Muhammad Rasulullah dan Quraisy. Dia kata kalau kami iktiraf kau Rasulullah, daripada awal perjanjian ni tak ada. Muhammad bin Abdullah, jangan tulis Rasulullah. Ali marah. Tak apa Nabi. Sehingga sebahagian riwayat Nabi tanya tang mana tu, Nabi kan tak membaca, Nabi pergi padam dengan tangan Nabi. Ali tak mau padam. Buat perjanjian tu sahabat tak puas hati dalam perjanjian tu. Sahabat rasa tak berpihak pada orang Islam. Tapi Nabi buat. Sehingga Sayyidina Umar cabar, alasna ala haqqin wa hum ala batil. Tidakkah kita atas kebenaran, mereka atas kesesatan? Nabi kata bala. Alasta Rasulullah, tidakkah kau tu Rasulullah? Nabi kata bala. Dia kata alama nu'ti daniyata fi dinina. Pasal apa kita kurangkan? Pasal apa kita beralah? Allah tak putuskan lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lawan dulu. Nabi kata ya Ibn Khattab, wahai anak Ibn Khattab, ini Rasulullah, aku Rasulullah. Wala yudayyi'allahu, Allah tak akan mensia-siakan aku. Sehingga sahabat marah. Suhail punya kerja. Nabi kata tak apa, kita tahallul. Kali ni kita main umrah, tak boleh kita tahallul. Sahabat nak masuk, semua tak mau tahallul. Nabi suruh. Ummu Salamah kata kepada ya Rasulullah, Rasulullah dulu cukup.
Rasulullah cukur, barulah yang lain dengan berat hati pakat cukur kepala mereka. Berat dengan peristiwa itu. Suhail punya kerja, dia masuk Islam. Nabi terima Islam Suhail. Masa hari itu anak dia masuk Islam. Dalam perjanjian tu, kalau dah orang musyrikin masuk Islam, mereka tak boleh pergi ke Madinah. Orang Madinah murtad, boleh balik ke musyrikin. Anak dia masuk Islam, dia kata mari kepada Nabi, pasal Nabi dah ada di Mekah. Dia kata nak ikut Nabi. Suhail kata yang ni yang pertama, anak dia ini termasuk dalam perjanjian. Anak dia tak boleh ikut Nabi. Dia rantai anak dia, dia heret anak dia, dia pukul anak dia. Umar bin Khattab ikut anak Suhail. Geram, ni masuk Islam kita kena bela. Rasulullah tak perjanjian. Suhail, dia masuk Islam. Pada hari Nabi buat haji, Nabi cukur rambut, dia kutip rambut Nabi, dia memberkati, ya tabar, dia mengambil berkat di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam. Tapi tentulah sebijak mana Suhail, dia lewat Islamnya. Juga Abu Sufyan, tak kira lagi Al-Aqra' bin Habis, Badwin. Dalam riwayat itu menyatakan, apabila mereka nak masuk jumpa Sayyidina Umar pada zaman pemerintahan Umar, mereka tunggu di luar. Tunggu di luar, ada lagi orang lain kat luar. Kat orang duk tunggu. Salman Al-Farisi, ni orang bukan Arab, Farsi, orang biasa, orang hamba dulu. Siapa lagi? Bilal, dalam sebagian riwayat ada Bilal, Suhaib Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang yang dulu dipandang sebagai orang bawah. Tunggu, keluar wakil Umar, panggil ni dulu, Salman, Suhaib, Bilal, mereka ni masuk dulu. Berubah. Walaupun mereka dah masuk Islam, tapi biasalah ada dalam hati mereka, amboi, kita tunggu pun boleh kat mereka dulu. Hak boleh tu hak bawah lah bagi mereka. Ni semua ni pangkat besar ni sih, kan, tinggi-tinggi punya pangkat dulu di dalam kaum Quraisy. Tapi kata Suhail bin Amr kata kat mereka, aku tengok wajah hampa berubah muka. Dia kata kat dia kata, in hasadtumuhum ala babi Umar, jika kamu tak puas hati kerana di pintu Sayyidina Umar, wa ma a'addallahu lahum akbar, apa yang Allah sediakan untuk mereka lebih besar. Du'u wa du'ina wa asra'u wa abta'na. Mereka pun diseru pada Islam, kita pun diseru. Mereka cepat masuk, kita lewat padan muka kita. Macam itulah. Anak kita apa? Nabi seru Islam, kita pun seru. Mereka masuk cepat, kita lambat. Kalau kita tak puas hati pada mereka di hari dunia ini, di pintu Umar bin Khattab, bagaimana satu hari di akhirat kelak apa yang Allah sediakan untuk mereka jauh lebih baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebab itu tidak sia-sia orang yang daripada mudanya memegang agama. Dia tak boleh kata dia pegang agama lama, kita ni beramal dengan agama, mereka ni masuk kemudian pun kuat. Tak apa. Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Tuhan tahu amalan orang-orang yang baik. Amalan kita tersimpan di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebab tu lebih baik dan buruk kedudukan seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ditentukan oleh latarnya dan siapa asal usulnya. Okey. Dalam riwayat ini kata dia, ij'alni imama qaumi,
jadikan aku imam kepada kaumku. Tadi saya sebut dia ni, dia masuk Islam masa tu dia pergi, dia apa nama, Osman bin Abil As ni mati di Basrah tahun 50 tahun 51 dia mati di Basrah. Dia kata Nabi, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku imam kaumku. Kita tahu bahawasanya Islam tak suka orang minta jawatan ni. Nabi tak suka orang minta jawatan. Macam mana dia boleh minta ni? Nabi bagi tak? Orang politik mau dengar. Apabila Abdul Rahman bin Samurah datang kepada Nabi SAW, dia minta jawatan, nak jadi ketua kaum dia. Nabi kata, ya Abdul Rahman, la tas'alil imarah, wahai Abdul Rahman, jangan minta jawatan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin, karena engkau apabila diberi jawatan itu kerana engkau minta kepada jawatan itu, ukilta ilaiha, engkau diserahkan pada jawatan tu. Nah, ni jangan minta jawatan. Kalau kau minta, fa innaka in u'titaha an mas'alatin, jika kau diberi jawatan tu kerana kau minta, ukiltaha ilaiha, engkau diserah pada jawatan tu. Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin, jika engkau diberikan jawatan kerana engkau sedangkan kau tak minta, u'inta 'alaiha, engkau ditolong dalam jawatan tu. Nabi tak suka minta. Jadi Nabi dalam riwayat, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisun 'alaihi. Kami tak lantik jawatan ni orang yang minta atau orang yang duk teringin nak jawatan ni. Macam mana dia boleh minta? Yang ni dia minta Nabi bagi. Para ulama bincang bab ini kerana kata mereka hendak dilihat kepada siapa yang minta. Jika orang tu dia minta kerana dia semata-mata teringin, dia ni memang jenis teringin nak jadi ketua, gila jawatan, yang ni tak boleh bagi dalam siasat Islam. Tapi kalau dia minta tu kerana dia nampak orang lain tak boleh buat kerja ni, dan dia memang bertujuan untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan pada orang ramai, kerana keupayaan yang dia ada yang tidak ada pada orang lain, maka orang seperti ini dilantik jawatannya. Nak tengok, dia kena tahu diri dia. Antara buktinya Nabi Yusuf alaihi salam apabila dia menyatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, dalam surah Yusuf. Jadi kalau aku menguasai mentadbir khazanah bumi, yakni jadi menteri pembendaraan, menteri kewangan, inni hafizun alim, kerana aku ni sangat dapat menjaga dan sangat tahu dalam urusan ini. Dia minta tu jawatan, minta jawatan kerana nak berkhidmat dengan tujuan dia tahu diri dia boleh buat, orang lain tak boleh buat. Yang duk bertanding lah mereka macam tu lah, lebih kurang tu lah. Sampai tak boleh pun nak gagah lagi. Jawatan ni dia ketagihan politik. Siapa pun dia ketagihan. Saya kata ketagihan. Imam pun orang ketagih. Tak boleh dah, tak mau. Sebab bukan nak buat kerja tu sangat, tapi jawatan ni menyebabkan ada pengaruh, ada orang dengar cakap, ada orang keliling. Sebahagian orang-orang yang bertarung nak dapat jawatan tu kena itu. Sebab tu hubbul jah, cintakan jawatan itu dilarang oleh agama. Tapi manusia memang semua orang cinta jawatan. Sebab itu manusia disuruh minta doa supaya Allah membersihkan dirinya dan berbagai-bagai hari. Nabi kata, anta imamuhum, maka engkau adalah imam mereka, yakni engkau dilantik menjadi imam mereka. Yang ini Nabi terima dia sebab dia layak. Waqtadi bi ad'afihim,
engkau kena ambil kira. Asalnya ikut waktu tadi, kau ambil dengan yang paling lemah di kalangan mereka. Maksudnya bila jadi imam, jangan duk kira kita seorang lah, kena kira orang belakang sama. Sebab itu ada beza. Semayang fardu semua orang mai salat, atau orang perempuan pun mai semayang fardu berjamaah, disuruh. Ada kaul, kebanyakan kaul kata wanita salat paling afdal di rumah. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla telah menulis, menjawab semua isu ini, menjelaskan dengan penghujahan yang kuat bahawasanya seperti mana kaum lelaki, demikian kan wanita dituntut untuk salat berjamaah di masjid. Siapa-siapa ahli baca kitab, pergi baca apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Muhalla dengan satu perbahasan yang hebat yang menunjukkan keilmuan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, membuktikan, menyanggahi qaul jumhur dalam masalah itu. Bila kita jadi imam masjid, imam fardu ni semua orang mayang. Bila semua orang kena mai semayang, sama ada dituntut sunat dan seumpamanya, tak bolehlah kita kira kita saja. Kalau semayang malam tak apa, Nabi semayang malam panjang. Ada sahabat mari, Ibn Abbas apa ikut, tak apalah panjang, kerana yang tu semayang pilihan. Semayang fardu ada tuntutan, jadi orang nak mari ikut di belakang. Tu imam mungkin tak ada kerja apa, tapi makmum mungkin dah kerja. Jadi kita tengok, kita masjid kita di kawasan mana, hari tu hari apa, sudah sembahyang subuh pukul berapa, jangan terlalu panjang, bagi ruang untuk orang bersiap nak pergi kerja. Kalau sembahyang Isya mungkin orang dah tak ada kerja apa dah, mungkin boleh panjang sedikit. Subuh memang Nabi baca juga panjang, taklah baca pendek, tapi janganlah terlalu panjang sehingga menyebabkan tak mampu orang nak ikut di belakang. Ambil kira yang paling lemah. Tengok kalau ada budak-budak melangih dan seumpamanya, diambil kira apabila seseorang menjadi imam. Tanda imam itu faqih, tanda dia faham arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada di Perlis ni lah, zaman lah tak ada lah, sujud panjang, sujud rokok panjang, hak darah tinggi berapa kali nak tumbang. Dia kata sunnah, sunnahnya meraihkan makmum, meraihkan makmum, meraihkan makmum. Kerana makmum bukan semua sama. Bagus kita sujud, doa dalam sujud, tapi dengan kadarnya, jangan terlalu panjang, kerana kita imam, kerana ada keperluan di belakang. Okey. Wattakhidh muadzina, dan ambil muazzin. Jadi lantik muazzin. Cari bila nak sembahyang kena cari orang azan. La ya'khudhu ala adhanihi ajra, yang tidak mengambil daripada azannya pahala, upah. Muazzin yang tak ambil daripada azannya upah. Nabi kita lantik muazzin yang tak minta upah, yang ni tak minta gaji lah. Berlaku perbincang, bukan tak minta gaji, tak minta upah. Pas bang mas RM50 duit apa? Duit bang tadi. Tak buat. Berlaku perbincangan di kalangan para fuqaha, apa hukum muazzin mengambil upah di atas kerja azan. Sebelum tu bagi muazzin tu azan dulu, baru ada keputusan. Saya takut dia terjadi azan. So dia azan. Bismillah. Kita sambung semula perbincangan kita. Maka oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menyebut la ya'khudhu ala adhanihi, la ya'khudhu ala adhanihi ajra, dia tak mengambil di atas azannya itu upah. Berlaku perbincangan di kalangan mazhab, ada yang menyatakan ini larangan. Maka dalam qaul dalam mazhab Hanafi dinukilkan dilarang mengambil upah bagi orang yang azan.
Di kalangan mazhab ada yang menyatakan bahawasanya ini bukan larangan, ini yang lebih afdal jangan ambil. Pasal dia kata la tu maksud tak usah ambil lah, kalau dia tak haramkan, maka mereka memakruhkannya. Di kalangan mereka menyatakan dia boleh ambil bukan upah, tapi dia ambillah pemberian daripada baitul mal, seperti yang disebut oleh fuqaha dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di kalangan fuqaha ada yang menyatakan bahawasanya dia bukan ambil upah azan, tapi dia ambil upah tugasan untuk memastikan sentiasa azan itu, yang menyebabkan dia tidak boleh melakukan tugas-tugas yang lain. Jadi dia terpaksa untuk memantau, memastikan waktu masuk dan seumpamanya, menyebabkan dengan tindakan dia itu dia telah hilang pendapatan-pendapatan dia yang lain untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Maka dengan itu dia boleh mendapat upah ataupun mendapat gaji daripadanya. Perbezaan fuqaha berlaku dalam hal ini. Maksudnya jika secara umumnya mereka membenarkan muazzin mendapatkan terutamanya daripada baitul mal jika dia satu orang muazzin yang tetap untuk urusan tu. Tapi kalau dia main-main tengok tak ada siapa azan, dia pun azan. Pada tu pergi jumpa Tok Imam, RM30 siapa? Duit azan tadi. Yang tu nampak sangatlah dia azan menyanggahi hadis inilah, dia azan nak cari duit. Tapi dia ini bertugas tetap, tak boleh pergi mana dah, itu kerja dia, maka fuqaha sebahagiannya mengizinkannya. Namun jika satu orang tu kaya, duit dia banyak, pencen pun makan tak habis, dia kerja muazzin dan dia tak ambil upah, itu lebih afdal, kerana dia telah keluar daripada semua masalah ini, menyamai apa yang disebut di dalam hadis ini bahawasanya dia tidak mengambil upah daripada azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan ini satu hadis, nak baca lagi satu pun dia dah mengambil masa, dan insya-Allah kita buka pada sisi soal jawab bagi mereka yang soalan. Okey, sebelum saya nak jawab soalan yang lain ni, saya nak sebut satu hasil perbincangan jawatan kuasa fatwa Perlis. Tapi dia tak jadi fatwa rasmi lagi ni. Sebab nak jadi fatwa rasmi dia mesti melalui beberapa proses. Mesti pergi kepada Majlis Agama Islam. Kemudian selepas daripada itu, setelah diluluskan ataupun dipersetujui dalam majlis, kemudian diangkat kepada raja pemerintah, dan kemudian baru sama ada digazetkan atau seumpamanya, baru dianggap sebagai fatwa itu rasmi. Namun oleh kerana ia membabitkan satu hukum yang sering ditanya, jadi kita telah bincang panjang baru-baru ini yang membabitkan ahli-ahli fatwa negeri Perlis tentang pekerjaan menghantar makanan ataupun menghantar penumpang yang kadang-kala bercampur dengan barang-barang yang haram. Ini tak kira lah dia kerja dengan syarikat manapun, saya tak mau sebutlah, nanti dia ada sebut nama syarikat di sini. Jadi bila disebut tu dia nak kena ambil order. Bila ambil order tu ada yang halal, ada yang tidak halal. Ataupun dia mungkin ambil penumpang, penumpang tu naik dengan dia, penumpang tu mungkin naik, penumpang tu mungkin bawa 2-3 botol arak sekali dengan dia. Di Perlis mungkin ada tak banyak kot, tapi di negeri-negeri yang ada pelancongan dan seumpamanya, kes-kes yang seperti ini berlaku. Jadi kita akan sebut jawapan dalam hal ini ikut sekuen dia, supaya siapa yang mendengar jawapan ni dia kena dengar semua. Jangan dia pergi dengar sepatah tu, aku nak sepatah tu je.
Dia tak boleh. Pada umumnya pekerjaan menghantar makan ke, hantar penumpang ke, pekerjaan ini pada umumnya adalah pekerjaan yang harus, bukan harus Indonesia, harus kita jaiz, iaitu dibolehkan. Karena umumnya kerja menghantar ni kerja yang halal, selagi mana dia tidak terlibat dengan penghantaran yang jelas jenayah. Kerja mengedar dadah, tu edar tu tak boleh lah. Ataupun dia menjadi pemandu kepada aktiviti jenayah, itu tak boleh lah, itu jelas. Tapi seorang yang kerja dia umum, apa tugasan? Menghantar barang. Dia tak habaq hantar apa, kerja hantar barang. Apa barang orang suruh hantar, hantar. Daripada lori ke orang call minta sewa lori, dia bawa lori, dia punggah barang orang tu, dia hantar ke tempat yang dia mahu. Ataupun dia hantar bungkusan ke apa sekarang ni macam-macam dalam PKP ni. Ataupun dia bawa makanan tu, order makanan dalam macam-macam aplikasi yang ada. Panda lah, saya sebutlah, GrabFood lah, macam-macam. Mereka ni semua terlibat. Ya. Positifnya adalah kita lihat ramai katanya mak-mak rempit sudah tidak merempit kerana mereka pergi hantar makanan. Okey lah kan. Okey, pekerjaan ini asalnya adalah halal. Status tu dulu. Logo halal tu dulu bagi kat depa. Baru kita nak bincang tentang perkara-perkara yang ada kaitan dengan hal ni. Okey. Bila kita tahu kerja dia adalah menghantar barang, maka tugasan dia hantar barang. Dia tidak perlu memperincikan untuk mengetahui apakah barang yang dihantar, kerana agama tidak menyuruh untuk dia menjadi pengintip kepada barang yang dia bawa. Memadai dengan untuk dia mengetahui barang yang dia bawa itu tidak bercanggah dengan undang-undang pemerintah. Cukup. Dia tak payah tanya ni barang dalam ni halal ke haram, tak usah duk tanya. Kalau dah tengoklah barang ni, tak payah pula pergi baca, nak baca dulu ingredient dia ni. Ada tak barang-barang yang syubhah ataupun haram, tak payah duk buat kerja tu. Kerana dia bukan bahagian pengawasan syariah barang-barang. Kerja dia ialah menghantar. Supaya dia tak serabut kepala dia dengan hal-hal ni. Tak disuruh kata aku ni sejak mengaji ni warak sikit, nak hantar hang kena bagi tahu dalam ni ada apa. Tak perlu. Tengok seal dia penghantar, selamat dia dari segi undang-undang, tidak dianggap sebagai mengedar dadah dan seumpamanya, dia lakukan tugasan itu. Itu. Adapun jika zahir memang tugasan dia ni nak suruh hantar benda haram. Ni hari ni hang punya tugasan hantar satu kontainer ni, tak ada barang lain dah, memang hang kena pergi hantar arak ni 3-40 botol di tempat ni. Clear. Ataupun ni babi duk goreng panas-panas ni, hang pergi hantar Ustaz. Clear. Apa hukum kalau dalam keadaan yang demikian? Di sisi majoriti para ulama, mereka mengharamkan jika perkara itu jelas haram, barang haram. Dia nak hantar ni kepada, kita kena tahu dia hantar ni kepada non-Muslim. Mereka kata tak boleh di atas berbagai alasan. Salah satunya alasan yang agak mengusul ialah tentang khitab furu', tentang arahan Tuhan kepada manusia ini berhubung dengan furu' syariah, iaitu semayang, puasa, semua ni. Adakah orang kafir terkena ataupun tidak terkena? Kerana mereka adalah telah kufur daripada awal. Kalau mereka terkena, maka kita tak boleh bekerjasama dengan mereka. Mereka haram, kerana mereka haram makan babi. Ataupun sebenarnya tak bincang dah haram makan babi itu kerana mereka dah kufur daripada asal, seperti mazhab Abu Hanifah.
Ini teknikal lah. Sebahagian kata itu urusan di akhirat, tak apa. Yang pentingnya jumhur menyatakan tidak boleh. Sementara mazhab Abu Hanifah menyatakan jika dia hantar, kerjanya hanya menghantar kepada non-Muslim, dan dia bukan produce benda tu, bukan dia yang perah arak, dia hantar saja, dan non-Muslim tu yang nak minum, bukan Muslim, termasuklah khinzir. Sebenarnya arak lebih berat daripada khinzir, kerana khinzir makan dosa jugalah kalau siapa makan, tapi arak ada kesan lain lagi, dia boleh bahaya orang lain, dia mabuk, dia pukul orang dia. Tapi sehingga para fuqaha seperti Ibn Abidin membuat contoh arak. Kata dalam mazhab Hanafi dia boleh hantar. Hanafi dia kata boleh hantar. Majoriti kata tak boleh. Hanafi kata boleh selagi bukan dia yang produce benda tu, dia hanya menyampaikan saja. Kita dalam perbincangan menyatakan kita minta supaya orang awam mengikut mazhab jumhur dalam hal ini. Tak usah hantar. Melainkan jika sekiranya dia tidak ada pekerjaan dan pendapatan, melainkan itulah pendapatannya, jika hilang pendapatan itu menjadi satu beban yang besar pada diri dia, maka bolehlah dia mengamalkan mazhab Hanafi dalam satu tempoh sehingga dia berusaha mendapatkan pekerjaan lain yang lebih selamat. Kalau dia ada pilihan, dia pilih. Kalau tak ada pilihan, dia amal qaul Hanafi itu sehingga dia mendapat pekerjaan lain. Okey. Macam mana jika asal itu halal tapi sampingan itu haram? Contohnya apa? Contohnya seperti dia pemandu teksi, tumpang teksi dia, satu orang bukan Islam naik dengan teksi dia, dia bawa arak satu, sebelah bekas ni duk pegang kiri kanan, dia kata bawa saya nak balik rumah. Jadi apabila bawa dia akan bawa juga sekali dengan arak dia. Apa hukum hal ni? Contoh yang lain, misalnya orang sewa lori dia nak bawa, nak pi pindah rumah, hangkutlah semua barang rumah, peti air lah, mesin basuh lah, juga hangkut sekali, 2 tong arak bubuh dalam lori itu sekali, dia sewa sekaligus. Dalam hal keadaan seperti ini, kita melihat kaedah yang disebut oleh para ulama, termasuk disebut oleh Al-Imam Suyuti di dalam Al-Asbah wal Nadhair, iaitu yughtafar fi tawabi'i ma la yughtafaru fi ghairiha. Dimaafkan pada benda-benda yang menjadi ikutan sampingan apa yang tidak dimaafkan pada yang selain daripadanya. Maksud benda yang menjadi ikut dimaafkan. Contoh para fuqaha buat klasik punya contoh dalam kitab-kitab fiqh lama, mereka buat ialah misalnya membeli janin, tak boleh. Janin lembu tu, dalam perut lembu tu tak boleh kita nak beli, yang tu tak dijual, tak boleh jual. Tapi kalau kita beli ibu dia masuk sekali dengan janin, tak apa. Beli sewa pokok yang tengah berbuah belum masak lagi, ada perbincangan fuqaha ni, yang tak pasti buah tu masak ke tak, mungkin gugur tengah jalan, tak boleh. Tapi kalau dah kita beli kebun semua sekali, termasuk dengan buah-buah tu, walaupun belum masak lagi, boleh. Maka dengan itu termasuklah hal-hal ni. Kalau orang order kek, terimalah sebagai kek. Dalam dia tu ada apa? It's not our business. Ceritanya kek, hantar sebagai kek. Maka itu di atas dianggap sebagai tabi' yang mengikutnya. Demikian juga kalau dia jual order nasi, kira nasi lah. Apa dalam nasi itu? Tabi', kita tak usah duk mendetail.
melainkan jelas dia order seketui daging khinzir. Hak tu masuk bab hak tadi. Okey. Cumanya bab ni semua kita bahaskan apabila membabitkan bukan Islam. Dan bukan Islam ni, di samping hukum hakam ni, ada satu bab lagi untuk mereka berada dalam negara di mana hak telah diberikan oleh negara pada mereka, dan orang Islam ala syurutihim menunaikan janji mereka dalam perjanjian, macam mana Nabi tunaikan janji tadi. Cumanya kita nasihatkan, kalau sekiranya dia tu pergi hantar arak, hantar banyak-banyak barang, tengok-tengok ada arak satu botol, 3-5 botol. Rumah tu rumah orang Islam, hantar peti air, hantar TV, hantar, ada juga botol arak. Rumah Muslim. Menjadi tanggungjawab dia bukan saja seorang penghantar, tapi dia seorang Muslim, menunaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menasihati orang Muslim itu, memberitahu dia haram arak untuk diminum oleh seorang Muslim. Tu dia kena bagi tahu lah. Itu dia tak boleh biarlah. Tengok kalau ada Muslim pergi makan nasi goreng ni, yang mana kedai kata nasi goreng ni tak tahulah, kata rasanya macam tak halal, dia boleh bagi. Tapi kalau orang lain kita tak biar detail. Dia ambil, dia order, mungkin dia nak bagi anjing dia makan ke, dia nak makan ke, itu kita tak detail. Ini secara umum dalam urusan ni bagi yang bertanya, supaya mudah-mudahan mereka dapat penjelasan. Nabi ada offer tawanan perang untuk ajak anak-anak orang Islam sampai pandai, baru boleh balik rumah mereka. Ada yang lulus dengan jalan tu ke tak? Kita kena hormat guru kita yang kafir dalam kes ini. Dalam kes ini mereka tawanan perang. Mereka tawanan, maksudnya walaupun akhirnya Al-Quran turun menyokong pendirian Umar bin Khattab radhiyallahu an supaya tidak disimpan tawanan perang, bahkan dihukum mereka. Namun Nabi telah mengambil langkah tersebut, mereka sebagai tawanan perang, yakni mereka kena ajar sebagai satu denda mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka satu sudut mereka guru lah, tapi sudut mereka secara paksaan mesti melakukannya. Jadi penghormatan dalam erti kata guru, dalam erti kata yang kita sebut biasa ni, tidak berlaku dalam konteks itu. Tetapi seorang sahabat mendengar mereka yang mengajarnya dan mengambil manfaat, dan dengan ilmu boleh menulis dan membaca yang diajar oleh tawanan tersebut. Ada orang kata, Nabi kata wabak kanser dari rejaman jin dan syaitan, dan orang itu klaim rawatan guna Al-Quran cukup untuk pulihkan kanser. Mohon penjelasan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita naklah tahu bahawasanya Nabi SAW telah mengajar manusia ini berubat dengan bacaan dan juga dengan bahan. Cerita Nabi ajak dalam Islam semua jampi ni, semua orang yang salah tafsir ataupun telah mempergunakan dalil-dalil menyalahi tempatnya. Sebab itu ada perkataan habbatu sauda syifa min kulli da. Ada beberapa bahan yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bakar tikar tentu dan digunakan untuk luka. Kesemuanya ini menunjukkan menggunakan bahan. Dalam Syiar A'lamun Nubala, Aisyah radhiyallahu anha, walaupun ada sedikit masalah pada sedikit riwayat itu ada, tetapi secara umumnya disebut dalam Syiar A'lamun Nubala, dinukil juga Imam Ahmad. Orang bertanya kepada kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang
wahai Ummul Mukminin, kami tidak heran jika sekiranya engkau pandai tentang agama kerana engkau isteri Nabi. Tak heran jika kau pandai tentang syair kerana engkau binti Abi Bakr, kerana engkau anak Abi Bakar. Tapi daripada mana engkau mengambil ilmu tib, perubatan? Kata Aisyah menyatakan bahawa Nabi itu marid, sakit fi akhir umri, pada akhir umurnya, dan wufudul Arab, perwakilan Arab datang dan mereka mengajar ubat, dan aku orang yang membancuhnya. Maksudnya Nabi sendiri ambil ubat dengan pancuhan ubat ketika sakit. Macam mana pekerjaan membersih hotel, termasuk kena bersih tempat-tempat yang ada bekas arak dan seumpamanya. Kerjanya membersih hotel. Hotel tu sendiri bukan tempat yang haram, kerana hotel bukan dibuat untuk minum arak. Hotel dibuat untuk penginapan. Kita pergi ambil kerja membersih. Membersih tu merangkumi semualah. Apa yang ada kita bersih. Bukan kerana kita meredai arak, bahkan kita membersihkan tempat itu daripada kesan kotoran arak. Maka itu adalah perbuatan yang diizinkan, bahkan itu adalah pekerjaan yang harus di sisi syarak. Wallahu taala a'lam. Tadi ada siapa hantar apa tadi? Tebalnya soalan. Panjang ni. Minggu depan jawab boleh? Ini satu karyangan bahasa Malaysia 30 markah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.